Dua lelaki mati akibat ambil makanan tambahan di Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya, Muhammad Shah Musa. Angka kematian akibat kekejaman Zionis di Gaza meningkat kepada 32,490 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lepas, 76 penduduk Palestin terkorban dan 102 orang lagi cedera. Angka penduduk yang cedera meningkat kepada 74,889 orang dengan masih terdapat mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Tentera Israel kini terus melakukan operasi ketenteraan di Hospital Al-Shifa di utara Gaza dan Hospital Al-Amal serta sekitar Kompleks Perubatan Nasir di selatan Gaza. Kereta kebal dan kenderaan berperisai mengepung sekitar Kompleks Perubatan Nasir. Pada Rabu, tentera Israel menyerbu beberapa kawasan di Bandar Gaza dan membunuh sekurang-kurangnya 12 orang. Di utara Bandar Beit Hanun, sebuah kawasan perumahan terkena serangan udara Israel. Manakala di bahagian tengah Gaza, kamp pelarian Nusairat dan Zawaidah dibom Zionis mengakibatkan sekurang-kurangnya 9 maut. 3 warga Palestin juga terbunuh dan 9 lagi cedera akibat serangan bom dan tembakan tentera Israel di Jenin tebing barat. Serangan udara Israel turut menyasarkan kawasan perumahan di selatan Bandar Rafah, mengorbankan sekurang-kurangnya 11 nyawa penduduk Palestin. Rundingan mengenai perjanjian tebusan dan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terus menemui jalan buntu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 16 orang maut dalam kejadian berbalas serangan rentas antara pergerakan Hizbullah dengan Israel. 8 daripadanya merupakan anggota pergerakan itu. Menurut Hizbullah, puluhan serangan roket telah dilancarkan ke Kiryat Shmona, utara Israel, mengorbankan 1 nyawa orang awam. Serangan dilancarkan selepas Zionis menyerang Habariyah, selatan Lubnan yang mengorbankan berpuluh-puluh nyawa. Kementerian Kesihatan Lubnan mengecam serangan terbaru Israel ke atas pusat kesihatan dan mendakwa kejadian berkenaan telah melanggar Konvensyen Antarabangsa mengenai pelindungan orang awam dan pekerja kemanusiaan. Hizbullah yang juga sekutu Hamas berbalas serangan rentas sempadan hampir setiap hari dengan tentera Israel sejak peperangan di Gaza tercetus Oktober lalu. Kerajaan Jordan digesa tamatkan perjanjian damai dengan Israel menerusi perjanjian Wadi Arabah yang dimeterai tahun 1994. Gesaan dibuat ratusan penunjuk perasaan yang berhimpun berhampiran kedutaan Israel di Amman. Tegas salah seorang penunjuk perasaan, perjanjian damai tersebut telah mengkhianati hak rakyat Palestin serta menggugat kepentingan Jordan. Kedutaan Israel terus menjadi lokasi panas penunjuk perasaan susulan situasi semakin memburuk di semenanjung Gaza. Perjanjian Wadi Arabah dimeterai pada 26 Oktober 1994 demi menjamin kedaulatan serta pembahagian air yang saksama dari Sungai Yarmouk dan Jordan di sempadan selatan Wadi Arabah, sekaligus meletakkan wilayah tersebut bukan di bawah Palestin. 2 lagi kematian dilaporkan akibat pengambilan makanan tambahan yang dipercayai menjadi punca masalah buah pinggang di Jepun. Ini menjadikan jumlah kematian yang sedang disiasat oleh syarikat pengeluar ubat berkenaan dan Kementerian Kesihatan meningkat kepada 4. Lebih 100 orang lagi dimasukkan ke hospital. Minggu lalu, Kobayashi Pharmaceutical menarik balik jenama makanan tambahan termasuk Benny Koji Cholesterol Hub dan 2 yang lain selepas pelanggan mengadu mengalami masalah buah pinggang. Produk itu mengandungi bahan yang dipanggil beras yis merah atau Benny Koji yang sepatutnya membantu menurunkan kolesterol. Syarikat berkenaan dalam satu kenyataan menyebut 2 orang pelanggannya yang mengambil Cholesterol Hub dilaporkan meninggal dunia akibat kegagalan buah pinggang. Syarikat itu sedang mengesahkan kaitan makanan tambahan tersebut dengan kematian kedua-dua pelanggannya. Kajian perubatan mendapati pengambilan beras yis merah merupakan alternatif untuk menurunkan kolesterol tinggi. Namun pengambilannya turut berisiko berlakunya kerosakan organ bergantung kepada bancuhan kimianya.
China menyalahkan tindakan Filipina atas ketegangan yang terus memuncak antara kedua-dua negara di Laut China Selatan. Jurucakap Kementerian Luar Lin Jian berkata provokasi yang dilakukan Filipina menjadi punca peningkatan ketegangan di kawasan yang dipertikaikan baru-baru ini. Beijing tegasnya tidak akan membenarkan Filipina sesuka hati mengambil sebarang tindakan di kawasan berkenaan. Negara itu akan bertindak balas mengikut cara yang difikirkan munasabah dan tegas. Jelasnya Filipina sering melanggar hak dan mencetuskan provokasi serta menimbulkan kekacauan di Laut China Selatan selain menyebarkan maklumat palsu untuk mengelirukan masyarakat antarabangsa. Dalam kejadian terbaru, Manila mendakwa pengawal pesisir pantai China menyekat kapal tentera lautnya di Second Thomas Shoal, Kepulauan Spratly dan melepaskan tembakan meriam mengakibatkan 3 anggota tenteranya cedera. Beijing mempertahankan tindakannya menyifatkan sebagai pengikut peraturan sah, memintas dan mengusir kapal asing yang cuba menceroboh perairannya. Selesema burung dikesan pada lembu tenusu di Amerika Syarikat. Pihak berkuasa ladang Texas mengesahkan lembu di ladang tenusu di negeri itu dan Kansas diuji positif selesema burung. Menurut Pesuruhjaya Jabatan Pertanian Texas, Sid Miller, sampel positif itu diambil daripada susu yang belum dipasturkan dan dikumpul dari 2 ladang tenusu di Kansas dan 1 di Texas. Analisis mengesahkan keputusan positif pada Isnin. Katanya jabatan itu dan beberapa agensi sedang bertungkus lumus untuk memastikan keselamatan bekalan makanan. Walaupun membimbangkan, wabak berkenaan dijangka tidak mengancam bekalan tenusu komersial negara. Texas merupakan antara 5 negeri pengeluar susu terbesar di Amerika Syarikat. Ujian yang dijalankan juga tidak menemui sebarang perubahan pada virus yang membolehkannya lebih mudah ditularkan kepada manusia dan risiko kepada orang ramai adalah minimum. Wabak berkenaan juga tidak dikesan dalam mana-mana lembu pedaging. Namun, semua penternak dikesa mengambil langkah berjaga-jaga terhadap penularan selesema burung. Puerto Rico isytihar kecemasan kesihatan awam susulan peningkatan kes denggi dalam tempoh 8 minggu terbaru. Pada minggu kedua bulan Mac menyaksikan 549 kes denggi dengan 62% daripadanya telah dimasukkan ke hospital. Simptom dihadapi pesakit denggi juga dilihat lebih teruk berbanding penularan 2 tahun lalu. Justru Ketua Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan berkata, jika situasi itu terus dibiarkan, ia boleh menjejaskan sistem kesihatan negara. Pada masa sama, pihaknya turut menjangkakan peningkatan kes ketara akan berlaku pada bulan yang mempunyai julat hujan yang tinggi bermula Ogos hingga hujung tahun ini. Pihak berkuasa tempatan giat melaksanakan operasi penyemburan bagi mengurangkan pembiakan nyamuk di seluruh negara. 6 pekerja binaan yang dilaporkan terjatuh dalam kejadian jambatan Francis Scott Key di Baltimore, Washington runtuh disahkan maut. 1 lagi parah, 2 mayat ditemukan terperangkap dalam trak pikap pada kedalaman 7.62 meter sekitar kawasan tengah jambatan itu. Menurut Setiausaha Pengangkutan Amerika Syarikat, Pete Buttigieg, beberapa tindakan pantas yang dilaksana berjaya mengurangkan angka kematian. Ini termasuk menggerakkan segera pasukan penyelamat ke lokasi kejadian. Selain arahan menghentikan serta-merta semua kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang berjalan. By the time most Americans saw those images, first responders and rescuers had already been at work for hours to save lives. That quick work unquestionably made an enormous difference, and they have our gratitude. Kejadian pada Selasa lalu menyaksikan jambatan berkenaan runtuh selepas dirempuh sebuah kapal kargo berdaftar di Singapura. Pihak berkuasa maritim Singapura dalam kenyataan berhubung insiden tersebut memaklumkan kapal bernama Dali itu mempunyai klasifikasi sah dan sijil berkanun. Selain telah menjalani 2 pemeriksaan yang diluluskan 2 pelabuhan asing pada Jun dan September tahun lepas.
Dalam berita, Buttigieg memaklumkan kerajaan akan membantu usaha membangun kembali Jambatan Francis Scott Key dan pembukaan semula pelabuhan Baltimore. Menurut beliau, komitmen mengenainya dinyatakan Presiden Joe Biden. Fokus tertumpu kepada 4 perkara utama yang meliputi pembukaan semula pelabuhan berkenaan selain mendepani implikasi di sepanjang rantaian bekalan sehingga pelabuhan itu kembali beroperasi, juga membangun semula jabatan tersebut dan mendepani implikasi berkaitan sepanjang tempoh berkenaan. Jambatan Francis Scott Key dibina pada 1972 dan siap sepenuhnya 5 tahun kemudian. Bagaimanapun, Buttigieg menyatakan pembangunan semula tidak semestinya akan mengambil tempoh masa yang sama. Di Illinois, kurang-kurangnya 4 orang terbunuh dalam kejadian tikaman rambang pada Rabu. Seorang lagi mangsa dalam keadaan kritikal dan 4 lagi stabil. Pihak polis Rockford menyatakan suspek kini ditahan dan motif kejadian masih dalam siasatan. So with that being said, we have a suspect in custody who is being interviewed at this time. We don't believe there's any other suspects that are on the run or at large at this particular time. Kejadian tikaman itu berlaku pada awal tengah hari di kawasan perumahan Rockford. Sukan tenis terbuka Miami, pilihan ketiga Daniil Medvedev mara ke separuh akhir kejohanan selepas menewaskan wakil Chile Nicolas Jarry dalam pertembungan straight set 6-2, 7-6. Juara bertahan Miami, Medvedev bermula baik dengan menguasai set pertama. Meskipun diasak kuat pada set kedua, namun Medvedev berjaya bangkit pada tie break untuk meraih mata perlawanan ketiganya. Menanti Medvedev di separuh akhir, wakil Itali Jannik Sinner yang berada dalam prestasi cemerlang di Miami terlangkah ke separuh akhir tanpa kehilangan sebarang set. Pertarungan itu ibarat ulangan kepada final terbuka Australia lalu yang dimenangi Sinner dan terbuka Miami tahun lalu. Sinner terlebih dahulu mara selepas mendudukkan wakil Republik Czech Tomáš Machač 6-4, 6-2. Sinner yang memenangi gelaran Grand Slam pertamanya di terbuka Australia tahun ini akan beraksi kali keempat di peringkat separuh akhir musim ini selepas menewaskan Machač dalam tempoh 91 minit. Set pertama menyaksikan Sinner mempamerkan aksi bertahan cemerlang, manakala set kedua dilihat lebih mudah untuk Sinner yang tidak menerima tentangan sengit daripada Machač. Sejak gelaran Grand Slam di Melbourne Park, Sinner meneruskan prestasi cemerlang dengan kejayaan di Rotterdam sebelum mara ke separuh akhir Indian Wells. Ia satu-satunya kekalahannya bagi musim 2024 tumpas di tangan Carlos Alcaraz. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.